Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya rasa moderator kita saudara Syukri ada masalah sedikit. Jadi saya akan terus ke giliran saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Timbalan Pengerusi Majlis Penasihat Parti Dr. Syed Hussein Ali yang sudi untuk meluangkan masa pada sesi kali ini. Dan memang kami merasakan beliau individu yang paling sesuai untuk membincangkan tentang sejarah dan perjuangan parti yang kita bicarakan pada malam ini. Juga kepada saudara Zahir Hassan selaku pengerusi MPN wilayah dan juga saudari Kecien yang merupakan pengarah komunikasi wanita keadilan. Jadi sebagai Setiausaha Pengelola, saya ingin mengulangi beberapa perkara yang ada disentuh tadi oleh saudara Zahir. Hari ini bilangan anggota parti telah melebihi 1 juta anggota. Dan kita merupakan satu-satunya parti di Malaysia yang mempunyai 222 cabang. Satu cabang di setiap kawasan parlimen. Kalau parti lain mungkin mereka panggil sebagai bahagian atau kawasan, tetapi dalam keadilan kita istilahkan sebagai cabang. Kita juga mempunyai lebih 2,000 ranting. Ya, dalam tempoh 2019 kita ada sekitar 400 ranting. Hari ini kita sudah ada 2,000 ranting. Ya. Ranting kalau dalam parti lain disebut sebagai cawangan yang wujud di lokaliti-lokaliti di seluruh negara. Tetapi kita masih usahakan untuk tubuhkan lebih banyak lagi ranting sebagai persiapan kita berhadapan dengan pilihan raya. Jadi anggota keadilan kita terdiri daripada semua kaum, kita terdiri daripada semua negeri yang ada di dalam Persekutuan Malaysia. Dan kita juga telah membuktikan dengan menghantar wakil rakyat daripada setiap negeri. Rekod kita daripada Perlis sampai ke Sabah kita pernah mempunyai wakil rakyat, dan hari ini yang kita tiada wakil rakyat dalam pilihan raya kali ini ialah Kelantan dan Terengganu. Tetapi sebelum ini kita pernah mempunyai wakil daripada negeri-negeri tersebut. Jadi bagi saya penting untuk kita bincang pada malam ini. Kita sudah mempunyai anggota yang ramai. Di kawasan saya di Setiawangsa anggota sudah hampir 5,000 orang. Jadi kita kena bertanya semula, ya, bila kita menjadi anggota parti, apakah tujuan kita menjadi anggota parti? Itu kita kena tanya. Sebagai parti politik, ya, kita tentulah istilah dia we are in the business of winning. Ya, itu merupakan matlamat kita dan itu bagi saya bukan matlamat yang salah. Tetapi ya, kalau nak membezakan untuk distinguish kita dengan parti-parti yang lain, maka kita seharusnya menang dengan bertunjangkan tujuan dan matlamat perjuangan. Ya, jadi mungkin selepas ini Dr. Syed akan sebut dengan lebih detail, tetapi sesiapa saja kita boleh akses. Ya. Kita boleh pergi online laman web parti di dalam perlembagaan parti ada 18 tujuan dan matlamat perjuangan parti. Jadi kalau kita sambut merdeka kita kena ingat rukun negara. Jadi kalau kita nak muhasabah tentang kenapa kita jadi anggota parti, maka tentulah kita kena lihat kepada tujuan dan matlamat perjuangan parti terlebih dahulu. Sebab dengan itu kita dapat melihat perbezaan. Waktu saya ingat Dr. Syed lebih-lebih lagi ya, berpengalaman daripada zaman Parti Rakyat sehingga ke pada awal keadilan dan sebagainya. Saudara Zahir, kalau dahulu kita masuk dalam keadilan ni memang tujuan dia perjuangan, sebab waktu itu kita tidak nampak kemenangan tersebut. Tetapi bila sudah ada kemenangan, ya, walaupun hari ini kita tidak berkuasa di peringkat federal, kita nampak kita pegang beberapa kerajaan negeri dan sebagainya, maka perkara itu mudah untuk mengaburi diri kita. Ya, mungkin kita kata saya nak bertanding di Selangor atau Negeri Sembilan, maka lebih mudah masuk keadilan daripada masuk UMNO sebagai contoh. Ya, jadi itu yang kita kena tanya kepada diri kita, apa yang membezakan kita. Dan memang tidak mudah, ya, sebab kita berdepan dengan satu masyarakat yang daripada awal, daripada zaman British lagi, kemudian kemerdekaan dan sehingga ke hari ini sudah masak dengan
garis pemisah kaum dan agama. Ya, segala-galanya dilihat daripada kacamata garis pemisah kaum dan agama. Maka sebuah parti yang bersifat majmuk, yang bersifat pelbagai kaum, walaupun bukan baru, ya, tetapi biasanya tidak akan berjaya. Daripada sejarah AMCJA Putra, malah dalam UMNO ada usaha untuk buka kepada pelbagai kaum, dan banyak lagi parti-parti lain, semuanya menemui kegagalan sehinggalah keadilan wujud. Dan sebab bila kita lihat insiden reformasi, kita akan sedar bahawa garis pemisah yang sebenar bukan antara kaum dan agama yang berbeza, tetapi antara golongan yang berkuasa yang berada di atas yang sedikit dengan golongan rakyat ramai yang biasa yang berada di bawah. Dan antara perkara juga yang kita lihat, memang sebelum ini daripada awal lagi parti-parti pemerintah menyedari bahawa untuk memerintah negara ini mereka perlu ada satu kerjasama pelbagai kaum, tetapi biasanya kerjasama ini diwujudkan antara parti-parti yang bersifat perkauman. Maka kita lihat trend, bila berlaku pemilihan parti, mereka akan angkat keris, mereka akan, kalau itu untuk parti Melayu, kalau parti Cina mereka kata mereka tolak hudud dan sebagainya, tetapi bila mereka bertindak bersama sebagai sebuah kerajaan nasional, maka mereka akan moderate ataupun menyederhanakan retorik mereka. Tetapi itu tidak sihat untuk masyarakat, dan kita telah lihat banyak insiden yang berlaku sebelum ini. Dan saya boleh katakan dengan jelas, daripada awal sebagai anak muda yang terlibat dengan keadilan sehingga ke hari ini, keadilan tidak mempunyai option tersebut. Ya, kita ada isu-isu yang berat, isu agama, isu perundangan syariah, isu kaum, pendidikan dan sebagainya. Di dalam keadilan ada perbahasan yang panas, ada perbahasan yang sangat keras antara pelbagai pihak, tetapi biasanya kita akan sampai satu kata putus yang bersifat sederhana untuk cuba membawa seramai mungkin rakyat bersama, ya, dalam kerangka parti, dalam kerangka perlembagaan dan sebagainya. Dan itu tidak menjadikan kita kadang-kadang tidak setengah orang tidak suka dengan pendirian-pendirian yang kita ambil, tidak popular, tetapi saya percaya itulah cara untuk kita mentadbir negara majmuk seperti Malaysia ini. Jadi itu yang saya nak tekankan, bahawa ini adalah sedikit sebanyak daripada laluan yang telah dilalui oleh keadilan sebelum ini. Dan saya fikir kita perlu didedahkan, sebab selama ini mungkin kalau kita hanya belajar buku teks sejarah dan sebagainya yang ada di sekolah, kita hanya melihat bahawa seolah-olah jalan yang kita pilih selama ini ialah bersifat inevitable, kita tidak ada pilihan yang lain, ya. Tetapi saya percaya, ya, sebagaimana yang keadilan telah buktikan pada hari ini, dan kita bukan exist dalam vacuum. Kita dan Dr. Syed sebagai satu testimoni kepada sejarah ini, bahawa kita sebenarnya lahir daripada sejarah perjuangan yang lama, satu kesinambungan perjuangan yang lama. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua anggota-anggota parti, dan juga saya berharap anda semua akan dapat terus aktif bersama dengan keadilan dan menyumbang, ya, kepada gerak kerja parti, sama ada di peringkat lokal ataupun di peringkat nasional. Terima kasih dan salam reformasi.